Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul secara atas talian melalui aplikasi Gmeet untuk menjalankan sesi temu ramah bersama tetamu kehormat kita Cik Siti Nur Afiqah binti Khalid yang merupakan seorang pelajar PPISMP semester 1 di IPG Kampus Datuk Razali Ismail dari option TESOL. Terima kasih dalam keladi saya ucapkan kepada Cik Afiqah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada malam ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan rakan seperjuangan saya iaitu Sri Daren anak lelaki Bala Subramaniam dari option TESOL 5. Pada malam ini, kita akan membincangkan tentang isu pelaksanaan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran dari rumah dalam era pandemik COVID-19. Apa khabar Cik Afiqah pada hari ini? Alhamdulillah, saya sihat saja. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, ayuh kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama akan diajukan oleh saya sendiri. Soalannya berbunyi, adakah Cik Afiqah percaya bahawa PDPR itu berkesan? Dan jika Cik Afiqah betul percaya, mengapa? Soalannya kerana PDPR ini merupakan sesuatu yang mencabar, betul? Betul sekali. Baik, saya akan menjawab soalan pertama daripada Encik Said. Secara peribadi, saya percaya bahawa proses PDPR adalah amat berkesan kerana pada dasarnya proses PDP di sekolah adalah sama dengan proses PDPR yang kita jalankan secara atas talian. Cuma ianya menggunakan medium perhubungan yang berbeza, iaitu menggunakan Google Meet ataupun aplikasi Zoom. Mungkin kebanyakan orang atau pelajar berpendapat bahawa PDPR merupakan sesuatu yang cerewet dan menyusahkan kerana mempunyai banyak halangan. Tetapi di sebalik kecerewetan itu, ada banyak manfaat yang dapat kita perolehi. Misalnya saya utarakan pandangan pertama saya. Dalam pembelajaran atas talian, para guru dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan bahan belajar yang lebih menarik. Yang mana aplikasi-aplikasi ini kurang mendapat perhatian sebelum kita memulakan sesi PDPR kita. Contohnya, penghasilan slide menggunakan PowerPoint atau Canva mempunyai pelbagai jenis rekaan dan gaya yang mampu menarik perhatian pelajar ketika belajar. Kita semua tahu bahawa pembelajaran memerlukan banyak perkara yang boleh menarik perhatian, betul? Lebih-lebih lagi sekiranya kita mengajar pelajar yang sekolah rendah ataupun pelajar yang baru mula untuk belajar. Jadinya dengan menggunakan slide-slide yang mempunyai warna-warni, mempunyai corak-corak yang menarik, sudah pasti kita mendapat lebih banyak perhatian daripada mereka berbanding pengajaran yang hanya menggunakan pen, pensel, kertas ataupun papan putih di sekolah. Okey, seterusnya kita teruskan pula. Bagi para pelajar pula, apabila mereka ditugaskan untuk membuat slide, mereka boleh menonjolkan bakat serta kreativiti masing-masing dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan. Kebanyakan pelajar sebelum ini kurang mempunyai peluang untuk terdedah dengan penggunaan slide. Dengan kemahiran mereka menyediakan slide sendiri. Jadinya dengan melalui proses PDPR ini, kita dapat sebenarnya menerokai bakat yang mereka miliki. Baiklah, seterusnya. Selain itu, guru-guru juga boleh menjadikan proses PDPR lebih menyeronokkan dengan melakukan permainan, kuis dan sebagainya. Memang betul sekiranya kita belajar secara fizikal, kita dapat lagi berkomunikasi dengan lebih terus. Dengan kita dapat melihat reaksi mereka, kita dapat melihat apa tanggapan mereka dengan apa yang kita lakukan. Tetapi proses PDPR boleh juga jadi menarik sekiranya guru itu bijak dalam menggunakan medium-medium yang semakin mendapat perhatian sekarang seperti YouTube ataupun medium-medium yang boleh membenarkan pelajar menyediakan video sendiri yang boleh membuatkan mereka berasa menarik untuk belajar. Jadinya saya memang percayalah bahawa proses PDPR ini adalah amat berkesan. Baiklah, terima kasih Cik Afiqah. Jawapan Cik Afiqah sangatlah membuka mata saya terhadap proses PDPR. Seterusnya, saya ada lagi satu soalan.
Soalannya ialah sungguh pun walaupun Cik Afiqah percaya bahawa PDPR itu berkesan, tetapi kajian mendapati masih ada segelintir pelajar yang percaya bahawa PDPR boleh mencetuskan macam banyak masalah seperti pelajar kurang fokus, isi pembelajaran tidak dapat difahami dengan sepenuhnya, serta kualiti kerja pelajar juga semakin merosot. Oleh itu, boleh kami dengarkan sedikit penjelasan daripada Cik Afiqah sendiri berkaitan bagaimana pelajar boleh mengatasi masalah-masalah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Said kerana telah mengutarakan soalan yang benar-benar menarik ya bagi saya. Baiklah, saya tahu dan saya sedar dan saya mengaku bahawa masalah-masalah ini wujud terutamanya dalam kalangan pelajar. Tetapi saya mempunyai beberapa cadangan yang saya rasa mungkin bernas untuk membantu kita semua untuk mengatasi masalah-masalah ini. Yang pertama sekali, kesemua masalah ini bermulanya dengan disiplin pelajar, dengan kepercayaan pelajar dan sikap pelajar itu sendiri. Jadi yang pertama, pelajar boleh membiasakan diri untuk bersikap dengan lebih serius. Perkara ini kerana kebanyakan pelajar mula mengambil ringan isi pengajaran yang disampaikan melalui proses PDPR kerana mereka percaya bahawa kelas yang dijalankan secara atas talian ini berbeza dengan kelas secara fizikal. Justru kebanyakan pelajar lebih cenderung untuk tidak serius dan ini boleh menjadikan mereka kurang fokus. Oleh itu, adalah disarankan agar pelajar itu sendiri cuba untuk menghadiri kelas online dengan izin dengan persediaan rapi sama seperti sewaktu mereka menghadiri kelas fizikal. Pastikan pelajar tidur awal pada malam sebelumnya supaya tidak mengantuk semasa di dalam kelas. Selain itu, pelajar juga perlu bangun dengan lebih awal sebelum waktu kelas bermula. Ini bagi memudahkan mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk bersarapan terlebih dahulu. Saya percaya yang Encik Said dan juga Encik Sri tahu bahawa sekiranya kita belajar dalam keadaan yang lapar, kita tidak akan dapat fokus, betul? Jadinya, sekiranya pelajar mengambil inisiatif untuk bersarapan terlebih dahulu, untuk mandi dan bersiap dengan rapi terlebih dahulu, mereka akan lebih fokus untuk belajar dengan lebih bersedia. Baiklah. Seterusnya, pelajar juga perlu memastikan mereka mencari kawasan pembelajaran yang agak kondusif di dalam rumah. Saya tahu bahawa terdapat pelajar yang mempunyai sedikit kekangan. Mungkin mereka berada dalam keluarga yang ramai ataupun dalam keadaan yang tidak selesa, tetapi mereka sewajarnya mencari inisiatif yang paling mampu untuk belajar dalam situasi yang kondusif kerana persekitaran pembelajaran ini adalah amat penting. Perkara-perkara sebegini sudah pasti dapat menjadikan pelajar kita lebih selesa sewaktu belajar dan seterusnya boleh menjamin kualiti kerja mereka. Baiklah, terima kasih Cik Afiqah. Seterusnya, izinkan saya untuk menjemput Cik Sri Daren, sahabat saya, untuk bertanyakan beberapa soalan pada Cik Afiqah. Silakan Cik Sri Daren. Salam sejahtera. Saya nak tanya, maksud cik, perkara ini juga bergantung kepada disiplin pelajar itu sendiri juga bukan? Ya betul Encik Sri Darin. Setelah bermulanya PDPR, tanggungjawab sepenuhnya telah jatuh ke bahu pelajar. Justru pelajar yang sewajarnya mempunyai disiplin diri yang baik untuk memastikan mereka menghadirkan diri dan membuat persediaan yang rapi. Hal ini kerana PDPR membolehkan pelajar belajar dari rumah yang mana bermaksud tiada lagi guru yang akan memantau aktiviti mereka pada setiap masa seperti yang kita lakukan dalam kelas fizikal. Jadinya, sekiranya pelajar boleh memastikan disiplin diri mereka terjaga, mereka juga sudah pasti dapat memanfaatkan PDPR dengan sebaik mungkin. Tidak akan ada isu seperti kualiti kerja merosot dan pelajar kurang fokus kerana pelajar itu sendiri akan mempunyai matlamat yang ingin mereka capai dalam sehari ke sehari. Oleh itu, pelajar akan belajar dengan bersungguh-sungguh tanpa mengira tempat dan keadaan sekeliling bagi mencapai apa yang dihasratkan. Jadinya saya percaya bahawa perkara ini sangat-sangatlah bergantung kepada disiplin dan matlamat yang pelajar itu miliki. Terima kasih cik.
Saya ada lagi satu soalan. PDPR bermaksud belajar dari rumah, betul? Jadinya saya tertanya-tanya, sekiranya persekitaran di rumah itu sendiri boleh mempengaruhi sesi PDPR pelajar. Terima kasih Encik Sri Darin. Ya, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, persekitaran pembelajaran adalah amat penting dan ia memainkan peranan yang amat besar dalam sesi PDPR pelajar. Perkara ini adalah kerana rumah akan menjadi kelas baharu buat pelajar dan adalah amat penting untuk pelajar belajar dalam persekitaran yang kondusif. Kerana kalau di sekolah, kalau di dalam kelas, kita akan pastikan pelajar mempunyai ruang sendiri, mempunyai keselesaan sendiri dengan dengan peralatan yang lengkap. Tapi di rumah, mereka sendiri perlu memastikan mereka mempunyai ruang mereka sendiri. Jadinya, persekitaran pembelajaran ini adalah amat penting untuk menjamin kualiti kerja pelajar. Okey, sekiranya kita ingin mencari kawasan yang kondusif, apakah definisi kondusif di sini? Tidak semestinya kita perlu duduk di kawasan yang mewah ataupun yang mempunyai kelengkapan yang sempurna. Cukuplah dengan duduk di kawasan yang senyap, yang tenang, yang jauh daripada orang lain agar kita tidak terganggu dengan gangguan luar seperti bunyi bising, orang bercakap, orang bertanya dan sebagainya. Kerana apabila kita tidak terganggu, kita dapat memahami isi pengajaran dengan lebih baik dan kita tidak akan ketinggalan dalam kelas. Dan sekiranya kita merupakan pelajar yang lebih bijak ataupun pelajar yang lebih mampu untuk melakukan dua kerja pada satu masa, kita mungkin juga boleh mengambil nota sewaktu mendengar apa yang cikgu terangkan. Dan seperti yang kita tahu, mengambil nota ini adalah amat bermanfaat kerana kita boleh merujuk kembali apa yang kita catat sekiranya mempunyai sebarang kekeliruan. Jadinya, namun kesemua perkara ini hanya akan dapat dilakukan sekiranya pelajar dapat belajar dalam persekitaran yang baik. Okey, kita berpindah pula kepada pelajar yang kurang bernasib baik. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pelajar yang mungkin datangnya daripada keluarga yang susah, keluarga yang mempunyai banyak adik-beradik. Okey, bagi pelajar yang kurang bernasib baik, ia tidak mengapa sekiranya pelajar tidak dapat belajar dalam persekitaran yang positif. Namun bagi saya sendiri, perkara itu adalah penting. Persekitaran dalaman dan juga luaran seseorang pelajar akan menentukan tingkah laku pelajar tersebut. Contohnya, antara isu yang sering diutarakan semasa proses PDPR ialah capaian internet. Sebahagian pelajar tidak mempunyai capaian atau signal yang cukup untuk meneruskan proses pembelajaran mereka secara atas talian. Ini menyebabkan kehadiran mereka berkurangan dan menjadikan penilaian seorang pelajar itu tidak adil. Sama juga seperti sikap pelajar yang berbeza di sekolah dan di rumah. Ada pelajar yang boleh beradaptasi dengan PDPR dengan baik. Mereka dapat membahagikan jadual harian mereka untuk menyertai kelas atas talian. Manakala ada juga pelajar yang susah untuk mengubah jadual mereka kerana pemikiran mereka sudah menetapkan bahawa rumah mereka merupakan tempat untuk berehat dan bersenang-lenang. Bukannya belajar seperti mana yang diperlukan dalam norma baharu kini. Jadinya, tidak sahaja bergantung kepada persekitaran sebenarnya Encik Sri Darin, ia juga bergantung kepada matlamat dan apa yang dimiliki dalam diri pelajar itu sendiri. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Saya nak tanya, ini bermaksud sikap ibu bapa dan ahli keluarga yang lain turut memberi impak yang besar dalam isu ini? Ya, betul. Setelah mula belajar di rumah, individu yang seterusnya bertanggungjawab menjadi guru kita ialah ibu bapa. Dalam hidup kita sendiri, ibu bapa merupakan guru utama kita, betul. Mereka ialah orang pertama yang mencorakkan cara pembelajaran kita. Dan seterusnya barulah guru. Tetapi apabila kita mula bersekolah, kita akan mula lebih terjurus kepada guru-guru kerana guru-guru mempunyai masa yang lebih banyak dengan anak-anak kita. Tapi apabila bermulanya PDPR, ibu bapalah yang perlu menggalas tanggungjawab tersebut. Jadinya ibu bapalah yang perlu memantau keadaan anak-anak sewaktu menghadiri kelas online dan mereka jugalah yang patut memastikan anak-anak hadir pada setiap kelas seperti yang telah ditetapkan dalam jadual. Maka sikap prihatin ibu bapa ini adalah amat diperlukan bagi menjamin kelangsungan pembelajaran yang berkesan. Selain ibu bapa, bukan sahaja ibu bapa yang Encik Sri Darin, adik-beradik turut perlu memainkan peranan dalam memastikan pelajar dapat belajar dengan selesa. Adik-beradik pelajar tersebut perlu memberi ruang yang secukupnya kepada pelajar untuk menghadiri kelas online tanpa sebarang gangguan.
Oleh itu, saya percaya bahawa sikap yang dimiliki oleh kedua-dua pihak ini boleh memberikan impak yang besar kepada sesi pembelajaran pelajar. Sangat penting bagi memastikan pelajar dapat belajar dengan konsisten dan sempurna. Ini kerana segelintir ibu bapa menganggap anak-anak mereka sedang bercuti di sekolah. Perkara ini akan membawa kepada isu-isu di mana pelajar tidak dapat menyertai kelas atas talian kerana terpaksa menemani ibu bapa mereka ke bandar atau menjaga adik dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihatlah bagaimana pentingnya sikap prihatin ibu bapa tu. Ibu bapa sendiri perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan anak-anak mereka mempunyai masa dan ruang untuk belajar. Bukannya membawa anak-anak untuk melalui jadual kehidupan mereka pula. Mereka sedang bercuti, jadinya anak-anak juga bercuti. Tidak boleh. Ibu bapa sendiri perlu bersikap berdisiplin untuk memastikan anak-anak itu belajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Oleh itu, pelajar pula perlulah menerangkan dengan teliti tentang jadual harian mereka supaya ibu bapa dan adik-beradik memahami, okey, akak saya tengah belajar, saya tak boleh buat bising. Ataupun anak saya tengah masuk kelas online. Jadinya saya tak boleh nak bawa anak saya keluar. Mereka perlu mempunyai kefahaman begitu dalam diri mereka. Jadinya mereka akan menghormatilah apa yang sedang kita lakukan. Saya harap penjelasan saya menjawab apa yang Cik Sudarin soalkan tadi. Maksudnya jika pelajar tu belajar melalui atas talian dan juga menunjukkan keputusan yang tidak mencapai sasaran, perkara sebegini boleh dipertanggungjawabkan ke atas ibu bapa? Atau adakah ianya masih menjadi tanggungjawab guru yang mengajar secara atas talian tersebut? Boleh berikan penjelasan sedikit, Cik Fika? Terima kasih. Terima kasih juga Encik Syed kerana mengutarakan soalan yang sangat menarik. Baiklah, apabila kita gagal sebagai seorang pelajar, sudah tentu kita mencari pihak untuk dipersalahkan. Kita tidak akan mengakui kesilapan itu atas kesilapan kita sendiri. Kita pasti akan cuba untuk menunding jari ke arah orang lain dulu. Sama ada pelajar, sama ada ibu bapa yang salah ataupun guru yang salah. Jadi sekarang saya ingin menyatakan dengan tegas di sini bahawa kita tidak boleh meletakkan kesalahan kepada hanya sebelah pihak sahaja. Maksudnya, kita perlu memerhati dari pelbagai sudut untuk menentukan punca permasalahan yang berlaku. Ini kerana setiap murid ada latar belakang yang berbeza. Contohnya, murid yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan di mana ibu bapanya tidak mampu untuk membekalkan gadget-gadget yang sesuai untuk anak-anak mereka belajar secara dalam talian. Jadi mereka terpaksa berkongsi dengan ahli keluarga mereka yang lain. Di sini kita tidak boleh nak salahkan ibu bapa. Saya gagal kerana ibu saya tidak membelikan laptop untuk saya. Kita tidak boleh kata begitu kerana kita sendiri perlu mempunyai inisiatif untuk belajar untuk masa depan kita. Kita sendiri perlu mempunyai matlamat itu dalam diri kita. Okey, seterusnya ada juga pelajar yang tercicir dalam pelajaran mereka kerana kecuaian ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja untuk mencari wang bagi menyara hidup keluarga dalam krisis ekonomi di era COVID-19 ini. Ya betul, ibu bapa kita sibuk. Jadinya kita sebagai anak tidak bolehlah menyalahkan mereka kerana tidak meluangkan masa atau memberi perhatian kepada kita. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk belajar dengan sendirinya untuk mencapai apa yang perlu kita capai sebagai seorang pelajar. Jadi saya percaya di sini kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak. Sebaliknya, kita perlu melakukan refleksi diri. Jika kita gagal, cari di mana kekurangan, cari di mana kelemahan kita dan perbaiki dari semasa ke semasa. Janganlah kita terus menuding jari kepada pihak lain untuk menyelamatkan tekak kita sendiri. Saya harap penjelasan saya turut menjawab persoalan Cik Syed sebentar tadi. Terima kasih Cik Afiqah. Baiklah, Encik Sudarin, adakah anda mempunyai soalan lain? Jika tiada, saya akan tolong bertanyakannya kepada anda. Saya tiada soalan untuk bertanya. Baiklah, sebelum kita akhiri bertemu ramah kita, saya ingin tanyakan satu soalan yang terakhir. Boleh Cik Afiqah? Ya, silakan. Atas pengalaman Cik Afiqah sendiri, pernahkah Cik gagal untuk mencapai sebarang sasaran atau prestasi pembelajaran Cik merosot setelah sesi PDPR ini dilaksanakan bermula lebih kurang pada bulan Mac tahun lepas? Sungguh
Menarik dan membuka mata soalan yang diajukan oleh Encik Said sebentar tadi. Secara peribadi dan atas pengalaman saya sendiri ya, sebagai seorang pelajar, tipulah kalau saya kata tiada kesan PDPR ni kepada saya. Sudah pasti ada kesannya. Tetapi sepanjang tempoh pembelajaran saya yang tergantung bermula bulan Mac tahun lepas, kita mula kuarantin di rumah, kita mula menjalani sesi PDPR. Sepanjang tempoh tersebut, boleh saya katakan bahawa target saya semuanya tercapai dan keputusan saya juga alhamdulillah masih lagi dalam apa yang saya harapkan lah. Jadinya saya tidak melalui proses kegagalan itu setelah bermulanya PDPR. Kerana saya sendiri percaya bahawa kegagalan ini datangnya daripada kita. Pilihan kita sendiri, inisiatif kita sendiri. Seperti yang telah saya cakap daripada awal tadi, kita perlu mempunyai matlamat apa yang ingin kita capai. Jadinya sekiranya kita mempunyai dengan izin mindset yang baik, kita akan cuba sehabis baik kita untuk mencapai matlamat tersebut. Jadinya belum pernah lagi saya melalui kegagalan. Dan saya juga percaya bahawa pelajar yang lain mungkin ada juga yang tidak pernah gagal kerana mereka sendiri mengambil inisiatif untuk belajar, untuk melalui sesi PDPR dengan baik, memenuhi adab-adab pelajar walaupun tiada orang di sekeliling kita untuk melihat sama ada kita berpakaian dengan elok, sama ada kita mematuhi adab belajar atau tidak. Ada juga pelajar yang mungkin belajar tanpa membuka kamera. Jadinya, pensyarah, guru tidak dapat melihat apa yang pelajar lakukan. Boleh sahaja pelajar itu tidur sambil mendengar. Tiada orang akan kritik. Tetapi itu semua bergantung pada diri sendirilah. Jadinya, saya percaya bahawa kegagalan itu bukanlah satu alasan. Dan kita semua boleh mengatasinya dengan inisiatif kita. Kita perlu mempunyai semangat yang kuat untuk belajar walaupun kadang-kadang ia menjadi sukar. Itu sahaja. Terima kasih Cik Fika. Saya harap segala pengkongsian yang diberikan dapat membuka mata kita dan agar kita dapat mendalami lebih secara terperinci tentang pelaksanaan PDPR. Baiklah, nampaknya masa mencemburui kita. Maka kita tangguhkanlah sesi temu ramah kita pada hari ini. Sebelum mengundurkan diri, saya mewakili ahli kumpulan kami ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Siti Nurhalifikah binti Khalid atas kesudian Cik untuk bersama kami pada hari ini. Maafkan kami atas sebarang kekurangan daripada pihak kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis bersurai.